Selamat sejahtera kepada Dr. Hamdan bin Aziz dan rakan-rakan sekalian. Anda sudah tengok tajuk kumpulan kami? Ya, tajuk kumpulan kami adalah lawatan ke rumah anak yatim Darul Hilmi Kuala Terengganu. Okey, dalam video ini kawan-kawan saya serta saya telah menerangkan beberapa perkara tentang lawatan kami ke rumah anak yatim Darul Hilmi. So, apakah perkara tersebut? Seperti definisi rumah anak yatim, lepas tu peranan, kelebihan, kepentingan serta aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan dalam rumah anak yatim tersebut. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk dalam video. Hai, nama saya Anal Philip Anapropa Krishna. Sebagai permulaan, saya akan menerangkan definisi anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah kanak-kanak yang kehilangan atau kematian salah seorang ibu atau bapa mereka. Anak-anak yatim adalah lebih berbeza daripada anak-anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatu adalah kanak-kanak yang telah kehilangan atau kematian kedua-dua ibu bapa mereka. Manakala anak-anak yatim adalah mereka telah kehilangan atau kematian salah seorang ibu atau ayah mereka. Menurut pada laporan Statistik 2017, Keluaran Jabatan Kebajikan Masyarakat, terdapat banyak rumah anak yatim yang ditetapkan dengan berdasarkan pusat jagaan beroperasi secara swasta dan tidak menerima bantuan pada kerajaan. Antaranya, kebanyakan rumah anak yatim menghadapi masalah kewangan untuk beroperasi secara berterusan disebabkan kenaikan kos seperti harga makanan. Keadaan ini telah menyukarkan operasi harian rumah anak yatim. Hanya terdapat 99 rumah anak yatim yang menerima bantuan kerajaan dengan geran pertubuhan sukarela kebajikan. Peranan rumah anak yatim adalah memastikan anak-anak yatim terbela dan terpelihara walaupun setelah kematian bapa. Rumah anak yatim bertanggungjawab untuk menguruskan keperluan anak-anak yatim yang ditinggalkan sehingga mereka berkahwin dan mampu menguruskan diri sendiri. Peranan dan tanggungjawab tersebut termasuklah memberi nafkah, makan minum, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan anak-anak yatim mengikut kadar kemampuan mereka. Rumah anak yatim bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak yatim. Ini kerana anak-anak yatim memerlukan belayan dan perhatian daripada orang dewasa yang bertindak sebagai pengasuhnya. Kewujudan pengasuh yang menggantikan peranan seorang ayah bagi seorang anak berupaya memenuhi naluri seorang anak yang menginginkan tempat berlindung dan menerapkan nilai-nilai positif terhadap perkembangan anak yatim. Membentangkan kepentingan untuk menjaga anak yatim. Yang pertama adalah untuk menjamin kesihatan dan memenuhi keperluan harian mereka, iaitu keperluan yang paling asas seperti makanan dan minuman. Yang kedua adalah untuk membinakan mereka sebagai orang yang berguna terhadap masyarakat dengan menawarkan mereka untuk dapat belajar di sekolah. Yang ketiga adalah untuk mengelakkan pengaruh rakan sebaya. Iaitu berikan lebih banyak bimbingan kepada mereka supaya mereka tidak lebih mudah untuk dipengaruhi oleh rakan. Yang terakhir adalah untuk mengelakkan berlaku bunuh diri di atas anak yatim. Dengan kita perlulah menawarkan lebih banyak layanan kaunseling kepada mereka supaya mempunyai harapan untuk meneruskan kehidupan mereka. Melawat rumah anak yatim memanfaatkan dua pihak. Pihak yang pertama merupakan pelawat. Kita sebagai individu yang melawat rumah anak yatim dapat mempelajari sifat-sifat daripada anak yatim. Contohnya, sifat bersyukur dan menghargai apa yang diterima dan apa yang sedang dinikmati. Dan bersemangat dalam apa jua keadaan yang mereka hadapi. Pihak kedua yang dapat manfaat ialah anak yatim. Perasaan anak yatim sewaktu dilawati adalah sangat gembira dan ceria kerana mereka dapat perkenalan-perkenalan baru dengan orang luar dan mereka dapat meluangkan masa mereka dengan lebih bermakna dan mereka menjadikan ia sebagai perkara yang berkenangan dalam kehidupan mereka.
Salam sejahtera, saya Chang Isun akan membentangkan tentang aktiviti ice breaking bersama anak-anak yatim. Aktiviti ice breaking ini penting untuk membentukkan semangat setiakawan dan juga kerjasama antara kanak-kanak. Melalui aktiviti ini, mereka dapat lebih mengenali diri sendiri dengan cara yang menyeronokkan. Antara aktiviti ice breaking yang boleh dijalankan adalah ta'aruf berantai dan juga surat muhasabah. Melalui aktiviti ice breaking ini, kanak-kanak dapat menjalinkan hubungan dan suasana yang harmoni dalam kumpulan mereka. Aktiviti gotong royong ini amat penting dan perlu diadakan di rumah anak yatim. Hal ini kerana aktiviti gotong royong dapat mewujudkan perpaduan kaum di kalangan anak-anak yatim yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Bukan itu sahaja, bergotong royong juga boleh memperindahkan tempat tinggal dan kawasan persekitaran menjadi bersih. Seterusnya, amalan bergotong royong dapat mengisi masa lapang seseorang. Secara keseluruhannya, kegiatan ini amat berfaedah dan mesti diamalkan serta dipupuk sejak kecil lagi kerana meluntur bulu biarlah dari rebungnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya ialah aktiviti nyanyian dan makan. Kami telah mengadakan aktiviti nyanyian untuk menaikkan semangat anak-anak yatim dan memberikan mereka motivasi untuk teruskan kehidupan sama ada belajar atau dalam kehidupan mereka. Contohnya kami memperdengarkan lagu yang bertajuk Fikirkan Boleh. Fikirkan Boleh ini dapat membuatkan mereka berinspirasi dan meningkatkan lagi keyakinan mereka. Seterusnya ialah aktiviti makan. Kami menyediakan makanan dan makan bersama-sama mereka untuk mengeratkan lagi hubungan mereka. Seterusnya, antara aktiviti yang boleh dilakukan di rumah anak yatim ialah sukaneka. Pelbagai acara yang boleh dibuat mengikut kesesuaian dan kemampuan umur mereka. Contohnya, acara yang biasa kita lakukan seperti mencari gula-gula dalam tepung, mengisi air dalam botol dan lain-lain lagi. Acara sukaneka ini mampu memberikan keseronokan kepada mereka dan juga dapat mengeratkan lagi hubungan kita dengan anak-anak yatim. Sejahtera, saya kali ingin membicarakan tentang salah satu topik kumpulan saya yang bertajuk kelebihan menjalankan aktiviti-aktiviti di rumah anak yatim. Pertama, aktiviti seperti aktiviti sukaneka dapat memberi perkembangan dalam kalangan kanak-kanak dari segi pembelajaran. Seterusnya, aktiviti ini juga dapat mematangkan fikiran kanak-kanak seperti belajar untuk menghormati orang lain. Selain itu, aktiviti seperti aktiviti gotong royong juga dapat memupuk nilai-nilai murni seperti nilai tolong-menolong dalam sanubari hati kanak-kanak. Dan aktiviti ini juga dapat memperindahkan tempat tinggal kawasan rumah anak yatim. Akhir sekali, aktiviti seperti aktiviti nyanyian dapat memberi keyakinan kepada kanak-kanak untuk jadi berani. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, sumbangan yang diberikan kepada anak yatim. Sebagai seorang anggota masyarakat yang penyayang, kita perlu berbuat baik dengan menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, seperti anak yatim. Sedekah yang dihulurkan berupa wang ringgit atau barang keperluan lain bukan sahaja mengurangkan beban, malah menimbulkan kebahagiaan di hati mereka. Antara bantuan yang disumbangkan adalah barang makanan kering seperti biskut, pakaian baru atau terpakai seperti kasut sekolah, alat tulis, buku latihan serta alat permainan. Sumbangan juga boleh diberikan dalam bentuk lain seperti memberikan ceramah motivasi kepada anak yatim. Kata-kata perangsang ini menimbulkan semangat untuk mereka terus menupuhi cabaran dalam hidup.